Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and also very good morning to all of you. This is a discussion for the chapter reproduction. Question number 6. Figure 6 shows the hormone regulation during human female reproductive cycle. So highlight perkataan hormone regulation. So kita ada 4 hormon utama yang harus diketahui. Yang pertama adalah FSH, yang kedua LH, yang ketiga adalah estrogen, yang keempat adalah progesterone bagi female reproductive structure. Manakala yang kedua yang saya nak kamu highlight adalah female reproductive cycle. Untuk female ada 2 reproductive cycle yang akan berlaku. Yang pertama kita namakan sebagai ovarian cycle, yang kedua adalah menstrual cycle. Baik, lihat elok-elok kepada gambar rajah yang diberi ini. Diberikan hari yang pertama, hari ke-14, hari ke-28. Hari pertama ke hari ke-14 adalah H, hari ke-14 adalah K, 14 ke-28 adalah J. Soalan yang pertama tanya, kamu name the phase H, K and J. Phase H adalah follicular phase. Jangan confuse dengan satu lagi fasa yang kita namakan sebagai follicular, yang kita namakan sebagai menstrual flow phase. Menstrual flow phase hanya berlaku pada hari pertama dan kebanyakannya sampai hari ke-7. Tapi untuk hari pertama sehingga ke hari 14, ini dinamakan sebagai follicular phase dalam ovarian cycle. Manakala phase K adalah ovulation, berlaku pada satu hari sahaja, hari ke-14. Manakala phase J adalah luteal phase, berlaku pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Kalau kita bincangkan tentang menstrual cycle ada hari pertama sehingga hari ke-7, hari ke-7 sampai ke hari 14, hari ke-15 sampai hari ke-8. So ini adalah semua fasa yang berlaku dalam ovarian cycle. State the hormone F. Hormon F ini meningkat pada pertengahan follicular phase. Hormon F adalah estrogen, manakala hormon G adalah progesterone yang akan meningkat selepas berlakunya ovulation. Soalan yang berikutnya tanya kamu, state the function of hormone F, hormon estrogen. Hormon estrogen adalah penting untuk repair the endometrium wall. Saya lebih gemar kamu sebut endometrium wall berbanding dengan uterine wall. What happen if hormone F and hormone G decrease during days 28? So pada hari ke-28 kamu boleh nampak bahawa estrogen dan progesterone ini drop. Apabila progesterone and estrogen drop, maka maintenance of the endometrium wall tidak dapat berlaku. Oleh yang demikian, endometrium wall will be ruptured dan berlakulah menstruation. What happen to hormone F and hormone G if fertilization occur? Soalan tanya kamu, apa pula yang akan berlaku kepada dua-dua hormon ni, iaitu progesterone and estrogen, sekiranya berlaku fertilization? Dan they ask you to give the reason. Apabila hormon F dengan hormon G ini, apakah yang akan berlaku pada hormon F dengan hormon G sekiranya fertilization berlaku? Maka apa yang kita tahu bahawa hormon F dengan hormon G akan maintain dia high level. High level of hormone F dengan hormon G ni akan prevent menstruation. So menstruation is not occur. Tolong tambah dekat sini ya. Jawapan yang kedua, menstruation is not occur. Iaitu corpus luteum will maintain. Corpus luteum will maintain, akan dikekalkan to secrete high level of progesterone and estrogen. How phase K occur? Phase K ni adalah ovulation. So ovulation berlaku apabila berlakunya surge of LH. Saya nak ada perkataan surge of LH. So surge of LH akan stimulate Graafian follicle to rupture. Graafian follicle yang ada to rupture, dan dia akan release secondary oocyte. So itu sahaja perbincangan kita untuk soalan ini. So that's all for today's lesson. See you on the next part.